Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini kita akan melihat bab 2 mikroekonomi, iaitu berkaitan dengan teori permintaan, penawaran dan keseimbangan pasaran. Seterusnya kita akan melihat dulu tajuk-tajuk ataupun subtopik yang terlibat yang akan dibincangkan dalam tajuk bab 2 ini. Yang pertama sekali, subtopik 2.1 berkaitan dengan permintaan, subtopik 2.2 penawaran, dan seterusnya kita akan melihat subtopik 2.3 keseimbangan pasaran. Dan untuk tambahan 2.4 subtopik membicarakan tentang lebihan pengguna dan lebihan pengeluar. Dan akhir sekali kita akan melihat dasar kerajaan bagi subtopik 2.5. Okey, tapi untuk video pertama ini kita akan hanya cover untuk 2.1 permintaan. Objektif pengajaran diharapkan dalam subtopik untuk permintaan ini pelajar dapat mentarifkan permintaan dan juga dapat menerangkan jadual dan seterusnya bentuk keluk permintaan individu. Pelajar juga dapat menerangkan hukum permintaan dan diharapkan pelajar dapat menerangkan fungsi serta persamaan permintaan. Yang kelima, membentuk keluk permintaan pasaran daripada keluk permintaan individu. Okey, kita tengok dari segi pertama sekali tarif permintaan. Permintaan ialah jumlah barang dan perkhidmatan yang ingin dan mampu dibeli oleh pengguna pada suatu tingkat harga dalam jangka masa tertentu. Okay. Contohnya pada harga RM3. Jadi Melissa ingin dan mampu membeli 3 majalah setiap bulan. Okay. Termasuk permintaan. Jika pada harga RM5, Melissa ingin dan mampu membeli 2 majalah setiap bulan. Okay. Jadi daripada situ kita dapat menerangkan juga konsep permintaan ini melalui jadual dan juga keluk permintaan. Okay. Jadual permintaan ini dia merupakan jadual yang menunjukkan kuantiti barang yang diminta pada pelbagai tingkat harga. Contohnya kalau kita tengok pada kolom dekat sini ada 3 kolom, iaitu keadaan. Kolom yang keduanya harga dalam RM dan juga kuantiti diminta dalam QD. Saya terangkan pada keadaan A, keadaan pada situasi A ni pada harga RM1, kuantiti yang diminta adalah sebanyak 20 unit. Dan pada situasi atau keadaan B pada harga RM2, kuantiti yang diminta oleh pengguna adalah sebanyak 15 unit. Pada keadaan C, harganya adalah RM3 dan kuantiti yang diminta adalah sebanyak 10 unit. Manakala yang terakhir sekali, pada situasi atau keadaan D, harga adalah pada RM4 dan kuantiti yang diminta oleh pengguna adalah sebanyak 5 unit. So kalau kita tengok daripada jadual tadi, kita boleh juga melihat pada rajah atau keluk. Jadi melalui keluk permintaan yang menerangkan hubungan keluk permintaan ini menerangkan hubungan paksi menegaknya adalah harga, dan kita labelkan sebagai P. P itu price, dan paksi mendatanya adalah Q, merujuk pada kuantiti lah. So sebabkan kita membincangkan tentang keluk permintaan, ini merujuk kepada kuantiti yang diminta. Okey, dia ciri keluk permintaan ini dia mencerun negatif ataupun mempunyai hubungan yang sosang di antara tingkat harga dengan kuantiti yang diminta. Contohnya pada harga RM3, dia berada pada situasi B, iaitu kuantitinya adalah sebanyak, kuantiti yang diminta sebanyak 10 unit. Dan apabila
harga naik daripada RM3 lebih tinggi iaitu pada RM4, dia akan berada pada situasi A, iaitu kuantiti yang dimintanya akan didapati semakin berkurang daripada 10 kepada 5 unit. Dan itulah sebaliknya, jika harga turun daripada RM3 ke RM2, dia akan berada pada situasi C, di mana kuantiti yang diminta pengguna meningkat daripada 10 unit kepada 15 unit. Dan jika diandaikan lagi harga turun daripada RM2 kepada RM1, dia akan berada pada situasi D, di mana kuantiti yang diminta akan meningkat daripada 15 kepada 20 unit. Maka daripada situlah kita dapati kalau permintaan jelas mempunyai hubungan yang negatif atau kita panggil songsang di antara tingkat harga dengan kuantiti yang diminta. Jadi dia bersabit juga dengan hukum permintaan. Hukum permintaan ini dia menyatakan hubungan di antara harga dan kuantiti diminta adalah secara songsang ataupun negatif, seperti yang saya sebutkan sebentar tadi. So ini menunjukkan bahawa apabila harga sesuatu barang itu meningkat, kuantiti yang diminta jatuhlah, dan sebaliknya apabila harga sesuatu barang jatuh, maka kuantiti yang diminta akan meningkat dengan andaian ceteris paribus. Jadi secara ringkasnya kita boleh kata P naik, ataupun apabila harga naik, QD, kuantiti diminta, akan jatuh. Kalau sebaliknya apabila harga jatuh atau P jatuh, kuantiti diminta ataupun QD akan naik. Di sini hubungan antara harga dengan kuantiti hanya melibatkan dua hubungan ini saja, iaitu harga dan kuantiti, dan kita mengandaikan perkara-perkara lain tidak berubah. Jadi maksud dengan andaian ceteris paribus adalah bermaksud dengan diandaikan faktor-faktor lain selain faktor harga barang itu sendiri dia tidak berubah ataupun malah. Maksudnya hanya faktor harga sahaja yang mempengaruhi perubahan kuantiti diminta ke atas sesuatu barang, sedangkan faktor-faktor lain pada waktu itu diandaikan tidak berubah. Kita tengok fungsi dan juga persamaan permintaan. Fungsi bagi permintaan boleh ditulis sebagai QD sama dengan A tolak BP, di mana QD bermaksud kuantiti diminta oleh pengguna, A bermaksud kuantiti barang yang diminta apabila harga adalah sifar ataupun kosong. Ada setengah buku juga disebut A itu sebagai pemalar. B adalah merupakan kecerunan bagi keluk permintaan tersebut, dan disebabkan hubungan di antara harga dengan kuantiti diminta yang kita lihat sebelum ini, jadi kecerunannya adalah bercerun negatif. Sebab itu kita tulis negatif P, dan bagi P pula bermaksud harga, iaitu price. Kaedah memperolehi persamaan permintaan. Fungsi permintaan ditulis sebagai QD sama dengan A tolak BP. Jadi cara yang pertama, kita andaikan ada pada harga RM5, didapati kuantiti diminta oleh pengguna ialah 40 unit. Manakala apabila harga naik daripada RM5 itu kepada RM10, maka kita dapati kuantiti dimintanya akan menjadi sebanyak 20 unit. Apabila kita dapat mengetahui ataupun memperolehi harga lama, harga baru, dan kuantiti diminta lama dan kuantiti diminta baru, maka kita boleh tulis P1 yang merujuk kepada harga baru,
harga lama lah. Harga lama 5 dan kuantiti Q1 tu ialah kuantiti asal atau kuantiti lama 40. Dan harga baru pada P2 iaitu 10 dan kuantiti baru, kuantiti meter baru Q2 adalah 20. Kita akan tulis begitulah. Maka dengan itu kita bagaimana kaedah untuk memperolehi persamaan permintaan? Yang pertama sekali kita dapatkan nilai kecerunan dulu, B. Nilai B. Nilai B itu adalah kecerunan. Rumus kecerunan ialah ditulis sebagai perubahan Q dibahagi dengan perubahan P, ataupun kita panggil perubahan kuantiti dibahagi dengan perubahan harga. Perubahan kuantiti ini kita tulis sebagai Q2 tolak Q1 dibahagi dengan P2 tolak P1. Okey, maknanya Q2 itu adalah kuantiti baru tolak Q1 kuantiti asal, dibahagikan dengan P2 itu adalah harga baru ditolak dengan P1 harga asal. Jadi seperti yang kita tulis sebelum ini, Q2 adalah 20 tolak dengan Q1 40 bahagi dengan P baru iaitu P2 adalah 10 tolak dengan P1 adalah 5. Okey, jadi kita akan dapat negatif 20 dibahagi dengan 5 dan akhirnya dia akan bernilai negatif. Okey, jika kita tidak tolak antara kuantiti lama dengan baru ataupun ada rumus perubahan kuantiti ini, kita sebagai perubahan kita tak ambil kira yang mana yang baru yang mana yang lama, so kita akan berkemungkinan memperolehi kecerunannya bernilai bukan negatif. Walau macam mana pun kita mesti faham bahawa hubungan songsang yang berlaku antara harga dengan kuantiti bagi permintaan jelas menunjukkan bahawa kecerunan bagi fungsi ini ataupun persamaan permintaan ini akan bernilai negatif. Okay? Jadi untuk mengelakkan daripada berlakunya kesilapan dari segi nilai kecerunan, jadi kita harus letakkan nilai negatif tu pastikan kuantiti baru di depan ditolak dengan kuantiti lama. Begitu dengan harga baru tolak harga lama lah. Okey. Nah, selepas kita memperolehi nilai kecerunan B, kita akan cuba dapatkan nilai pintasan pada paksi kuantiti, iaitu nilai bagi A. So, kita ambil contohnya pada harga P1 iaitu RM5 dan semasa P1 harga RM5 kuantitinya, kuantiti dimintanya adalah Q1 bernilai 40 unit. Dan kita juga memperolehi nilai B seperti tadi dengan nilai negatif 4. Okey, jadi bila semua harga, kuantiti dan juga kecerunan negatif 4 ni dimasukkan ke dalam persamaan permintaan yang disebut sebagai QD sama dengan A tolak BP, maka kita akan memperolehi nilai A. Okey, QD 40 tolak dengan A tolak dengan 4 lah. B adalah kecerunan 4 darab dengan harga 5. Okey, jadi kita akan dapat nilai A ialah bersamaan dengan 60. Jadi bila dapat 60, oleh itu apabila kita boleh katakan bahawa apabila nilai kecerunan B negatif 4 dan nilai A bernilai 60, maka dengan itu kita boleh tulis fungsi persamaan permintaan, fungsi ataupun persamaan permintaan sebagai QD sama dengan 60 yang merupakan A ditolak dengan 4B. Okey, so jelas menunjukkan bahawa di sini kita boleh memperolehi fungsi ataupun persamaan permintaan dengan mencari nilai B, kemudian selepas dapat nilai B kecerunan kita akan dapat cari nilai A. So, bila lengkap nilai B dan nilai A diperolehi, maka kita dapatlah menerbitkan fungsi permintaan. Dalam kes ini QD sama dengan 60 tolak negatif 4B.
Okey, apabila fungsi permintaan memang ditulis sebagai QD sama dengan A tolak BP. Jadi contoh lain, kita bagi satu contoh lain untuk mencari nilai A. Pada harga ni kita ambil pada tadi kita ambil pada harga RM5. Sekarang kita ambil pada harga RM10, pada harga P2 RM10. Di mana kuantiti pada harga RM10 ni adalah pada 20 unit. Okey, dengan kecurunan yang kita dapat -4 tadi, kita masukkan semua harga, kuantiti dan juga kecurunan -4 tadi ke dalam persamaan QD sama dengan A tolak BP. Kita masukkan semua, kita akan dapat QD 20 tolak A tolak kecurunan -4 darab dengan harga 10. So kita akan dapat A juga bernilai 60. Jadi kita pun bolehlah kata QD itu juga disahkan sama seperti tadi, iaitu sama dengan 60 tolak 4P. Okey, so jawapannya memang jelaslah, betul-betul sama seperti kes sebelum ini. Jadi ini menunjukkan bahawa fungsi ini adalah betul, iaitu 60 tolak 4P. Cara yang kedua, kita juga boleh memperolehi nilai persamaan permintaan dengan menggunakan rumus matematik, iaitu persamaan serentak. Okay, QD sama dengan A tolak BP ni kita dah tahu tadi, kita dah bagi P1 adalah 5, pada P1 Q1 nya adalah 40, pada P2 10 ringgit, Q2 nya adalah 20 unit. Jadi bila kita nak gunakan persamaan serentak, kita masukkan pada harga RM5, kuantitinya adalah 40 ke dalam persamaan 1. Kita tulis pada harga RM5 ini persamaan 1. Dan pada harga P2 RM10, kuantitinya adalah 20 ni, kita masukkan ke dalam QD sama dengan A tolak BP ni, kita dapat persamaan yang kedua. So persamaan 1 dan kedua ni kita tolakkan, makna kita akan dapat nilai B ataupun nilai kecurunannya adalah 4. Okey, cuma harus berhati-hati di sini, walaupun nilai 4 ni tidak ditulis negatif, tapi kita harus sedia maklum dan sedia faham bahawa fungsi QD adalah bercerun negatif. Jadi bila kita dapat nilai 4 ni, kita masukkan ke dalam salah satu persamaan ini. Dalam kes ni kita masukkan pada persamaan 1, 40 tolak A 40 tambah 40 sama dengan A tolak 5 darab dengan 4 kecurunan. Jadi kita akan dapat nilai A ni adalah 60. So bermakna kita boleh tulis juga lah, fungsi permintaannya adalah QD sama dengan 60 tolak 4P. Ini menunjukkan bahawa walaupun caranya berbeza, tetapi jawapan tetap samalah, iaitu QD sama dengan 60 tolak 4P. Okey, contoh jika persamaan permintaan itu diberi QDX sama dengan 25 tolak 5PX. Jadi kalau berdasarkan pada fungsi ini merujuk pada fungsi persamaan bagi barang X. Pada tulis ni PX ni maknanya harga X, QDX itu maknanya kuantiti bagi barang X. Okey, pada contohnya pada harga RM2, kuantiti dan mintanya ialah, kita masukkan saja RM2 ke dalam fungsi inilah. Okay. Jika fungsi ini diberi bagi persamaan permintaan bagi barang X, jadi berapakah kuantiti yang kita perlu tahu pada harga RM2, kita masukkan RM2 ini ke dalam persamaan ini. Jadi bila 25 tolak dengan 5 darab 2, so kita akan dapati pada harga RM2 kuantitinya adalah 15 unit. Dan jika harga berada pada RM4, naik pada RM4, kalau kita nak tahu berapa kuantiti pada harga RM4, okay? Jadi kita akan masukkan RM4 ke dalam fungsi persamaan inilah. So,
Kita akan dapati kuantiti diminta barang X pada harga RM4 adalah 5 unit. Jadi jelaslah kuantiti dimintanya semakin berkurang apabila harga meningkat. Jadi rumusan dia. Jadi ini menunjukkan bila harga naik daripada RM2 kepada RM4, kuantiti diminta akan, tak ada kuantiti ni kan, kuantiti diminta akan berkurang dari 15 kepada 5 unit. Okay. So sebaliknya lah, jika harga jatuh daripada RM4 kepada RM2, kuantiti diminta akan bertambah daripada 5 unit kepada 15 unit. Okay, sekarang kita akan lihat contoh soalan bagaimana kita nak menerbitkan fungsi permintaan berdasarkan jadual. Dalam jadual ni ada tingkat harga P dan kuantiti diminta QD. Tingkat harga tu daripada 100 hinggalah 40 dan cara kasarnya kita boleh kata dia menepati hukum permintaan, iaitu apabila harga semakin berkurang, kalau kita tengok kurangkan daripada 100 80 60 kepada 40, didapati kuantiti diminta ke atas barang ini akan semakin meningkat daripada 300 kepada 440 dan seterusnya 580 dan akhirnya 720. Okey, kita cuba tengoklah bagaimana nak terbitkan fungsi. So fungsi permintaan secara umumnya adalah QD sama dengan A tolak BP. Dan kita ambil dua tingkat harga lah. Tingkat harga asal kita andaikan pada P1 iaitu pada harga 100, kuantitinya adalah 300 unit. Dan pada harga yang kedua iaitu harga barunya 80. Semasa harga 80 tu kuantitinya Q2 nya adalah 440. Kita gunakan persamaan serentak. Kita masukkan harga dan kuantiti pada persamaan QD sama dengan A tolak BP. Kita akan dapat persamaan yang pertamanya pada harga 100 tu, persamaan pertama ditulis sebagai 300 sama dengan A tolak 100B. Manakala persamaan yang keduanya adalah pada harga 80 tu, jadi kita dapat 440 sama dengan A tolak 80B lah. Dan bila kita tolakkan persamaan 1 dengan 2, kita akan dapati nilai B ataupun nilai kecurunannya bernilai 7. Tapi kita harus faham bahawa ini persamaan permintaan yang bercurun negatif, jadi dia sepatutnya ditulis negatif 7 lah, tapi sebab persamaan serentak ni kita tolak 2 tu, jadi kita dapat 7. Kita kena alert. Okey, tapi bila kita dapat nilai B kecurunan 7, kita masukkan ke dalam persamaan 1 lah. Jadi pelajar juga boleh dapat masukkan B sama dengan 7 itu ke dalam persamaan 2, tapi untuk K ni kita masukkan 1 dan akhirnya kita akan dapat nilai A. Nilai A pintasan bernilai 1000. Okay, maka dengan itu kita boleh tulislah fungsi permintaannya sebagai QD sama dengan 1000 tolak 7 P. Okey. Keluk permintaan pasaran. Permintaan sebelum tu kita tengok dulu, sebab keluk permintaan pasaran ni terhasil daripada keluk permintaan individu. Jadi apakah itu permintaan individu? Permintaan individu ialah permintaan ke atas sesuatu barang oleh seseorang individu pada suatu tingkat harga tertentu dalam suatu tempoh masa yang tertentu. Okay. Dan kalau kita tengok pada takrif permintaan pasaran, ialah permintaan pasaran ini adalah jumlah permintaan semua individu. Itu kat beza kat situ lah. Jumlah permintaan semua individu dalam pasaran pada suatu tingkat harga tertentu dalam suatu tempoh masa tertentu. Okay. Itu perbezaan antara permintaan individu dengan permintaan pasaran. Okey, kita andaikan dalam pasaran tu ada dua orang pembeli, iaitu yang bernama Hisham dan satu lagi Ashraf. So berdasarkan jadual di bawah, okey, jadi kita pada tingkat harga, kita tengok pada tingkat harga terus. Jadi pada setiap tingkat harga tu
ada daripada 20, 15, 10 dan 5. So ada kuantiti diminta oleh kedua-dua individu ni lah, iaitu Hisham dan juga Ashraf. Jadi kalau kita nak dapatkan permintaan ataupun QD pasaran, kita just campurkan. Okey, jadi permintaan pasaran 5 ni hasil campur permintaan Hisham dicampur dengan permintaan Ashraf. 2 campur 3, 5 lah. Dan begitu juga dengan untuk pada harga 15 ni, kuantiti diminta Hisham sebanyak 4 dicampur dengan kuantiti diminta Ashraf 6. 4 campur 6, 10 lah. Dan begitu juga untuk pada harga 10 ni, kita dapati kuantiti pasarannya adalah 15, hasil campur Hisham punya 6 campur 9 Ashraf. Dan begitulah seterusnya, 8 campur 12 Hisham campur Ashrafnya. Pada harga 5 ni kuantiti pasarannya ataupun QD pasarannya 20. Okey, itu cara kita campur lah, senang je. Ataupun kita tak tengok pada jadual, kita tengok kita campur pada tingkat harga RM10 ni, kita campur permintaan Hisham campur dengan permintaan Ashraf 6 campur 9, 15 unit. Macam mana dapat 15 unit, campur dulu. Okey, so kalau pada harga ni, pada harga atas ni pada harga RM10, kalau pada harga RM5 sama je kan. Permintaan Hisham campur permintaan Ashraf 8 campur 12. 8 tu maknanya permintaan Hisham pada harga RM5, dan 12 tu permintaan Ashraf pada harga RM5. So permintaan pasarannya adalah 20 unit. Okey, kita tengok juga bagaimana untuk menempelkan fungsi ataupun persamaan permintaan pasaran ini. Okay. Firstly, kita boleh kita ambil daripada jadual QD pasaran tadi, kita dapatkan nilai kecurunan ataupun P. So daripada contoh ni, secara ringkasnya kita boleh tengok kecurunannya adalah -1, nilai B ni -1. Okay, selepas mendapat nilai B tadi, kita akan cuba dapatkan nilai A, iaitu kita masukkan nilai B yang bernilai -1 tadi bersama dengan salah satu harga dan kuantiti. Dan akhirnya kita pilih pada harga P1 RM10. Pada harga RM10 ni kuantitinya adalah 15. Jadi kita masukkan semua P RM10, Q 15 dan juga kecurunan yang kita dapat dari -1 ke dalam salah satu persamaan. Okay, ataupun persamaan QD sama dengan A tolak BP lah. Dan bila kita masukkan, maka kita akan dapat nilai A, pintasan, iaitu bernilai 25. Okey, bila kita dapat 25 ni, oleh itu sebab kita dah tahu dah kecurunan pun -1, nilai A, pintasan pun dah dapat 25, maka dengan ini kita boleh tulis dah fungsi permintaan pasaran QDP bersamaan dengan 25 tolak P. Okey, kenapa tolak P? Sebab 1 P -1 kan, -1 kita tulis 1, kita tulis negatif P. Okey, di sini kita boleh tengok juga kelab permintaan pasaran. Kita boleh terbitkan kelab permintaan pasaran berdasarkan kepada data dalam jadual seperti tadi, yang kita andaikan ada 2 orang, permintaan 2 orang, iaitu individu pertamanya Hisham dan yang keduanya permintaan Ashraf. Jadi permintaan Hisham dan Ashraf ni kita campurkan secara mendata pada setiap tingkat harga tertentu, maka kita akan dapatlah kedua permintaan pasaran. Okey, contohnya pada harga RM15, kita dapati pada harga RM15 ni permintaan Hisham adalah sebanyak 4 unit. Ni 4 unit. Manakala permintaan untuk Ashraf pada harga RM15 adalah 6. Jadi 4 campur 6 bermakna pada harga RM15 permintaan pasarannya adalah sebanyak 10 unit. Okey, itu dia. Kita campurkan secara mendata pada setiap tingkat harga tertentu, dan akhirnya harga RM15 lah. So kalau andaikan pada harga RM10,
berapakah permintaan Hisham, berapakah permintaan Ashraf. Okey, kita cuba tengoklah. Permintaan Hisham sebanyak 6 unit pada harga RM10, manakala Ashraf meminta sebanyak 9 unit pada harga RM10. Jadi pada harga RM10 di pasaran, permintaan pasarannya adalah 15 unit, iaitu macam mana dapat 15 unit, campuran 9 unit Ashraf punya dan Hisham punya 6 campur 9, 15. Okay, jadi bila kita dah dapat keseluruhan pasaran hasil campur permintaan kedua-dua individu tersebut, maka kita dapat terbitkan keluk permintaan. Kita sambungkan titik B dengan C itu, maka kita dapat keluk permintaan. Cuma keluk permintaan pasarannya kalau kita tengok ada berbeza sikit, dia berwarna merah kan, dan dia berbezanya dari segi kecerunan dia yang lebih landai sebab dia hasil tambah yang lebih besar kan. Jadi begitulah terbitnya keluk permintaan pasaran. Okey, jadi sebelum ni kita dah tengoklah macam mana kita terbitkan fungsi ataupun persamaan permintaan pasaran QDP, dan satu lagi macam mana kita nak terbitkan lakarkan keluk permintaan pasaran juga. Ada dua cara, ada dua perkara yang kita dah tengok bersama. Okey, keluk permintaan pasarannya dia landai lah seperti yang saya sebut sebentar tadi. Okey, kita cuba tengok bahagian lain, iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Okey, faktor yang pertama ialah harga barang itu sendiri. Harga barang itu boleh mempengaruhi permintaan seseorang ke atas satu barang itu. Yang keduanya ialah selain daripada harga barang itu sendiri, harga barang lain juga boleh mempengaruhi permintaan pengguna ke atas sesuatu barang itu. Dalam kes ni ada dua jenis barang yang boleh mempengaruhi permintaan pengguna apabila harga barang lain berubah, iaitu barang pengganti dan satu lagi barang penggenap. Nanti kita tengok huraian dia. Yang ketiganya adalah pendapatan pengguna. Pendapatan pengguna juga boleh mempengaruhi permintaan seseorang untuk meminta suatu barang. Yang keempatnya cita rasa. Yang kelima jangkaan masa depan. Jangkaan ini dari segi perubahan harga di masa akan datang lah. Yang keseterusnya yang keenam iaitu dasar kerajaan. Dasar kerajaan banyak mempengaruhi permintaan pengguna. Okay. Seterusnya musim, saiz ataupun struktur penduduk juga boleh mempengaruhi. Kita tengok dulu faktor yang pertama, iaitu perubahan harga barang itu sendiri. Okay. Sebenarnya kita dah tengok dah sebelum ini, sebab kita tahu hukum permintaan menceritakan hubungan yang susah antara harga dan kuantiti diminta kan. Jadi di sini menunjukkan harga barang itulah yang boleh mempengaruhi permintaan. Jadi semakin kita dah tengok sebentar tadi, semakin tinggi harga sesuatu barang, semakin kuranglah kuantiti barang yang diminta oleh pengguna ke atas barang tersebut. Sebab apa? Sebab bila semakin tinggi barang itu, semakin mahal lah. Bila semakin mahal, kecenderungan untuk meminta ke atas barang tersebut semakin kurang. Dan sebaliknya, apabila semakin rendah harga satu barang, maka semakin banyak kuantiti barang yang diminta oleh pengguna. Biasalah semakin murah, semakin rendah itu semakin murah kan, semakin banyak barang diminta. Dan perubahan harga juga merujuk pada pergerakan titik di sepanjang, ataupun dikatakan, kalau tidak dikatakan sepanjang, di atas garisan keluk permintaan itu sendiri. Okey, jadi inilah situasi yang berlaku apabila harga barang itu sendiri berubah. Okey, kalau kita tengok pada rancangan ni, perubahan harga barang itu sendiri adalah tentunya pada harga P, kuantiti yang diminta pengguna adalah pada Q pada titik B kan. Kuantiti diminta pada harga P ni, kuantitinya adalah kuantiti diminta pada Q kecil kan. Kemudiannya apabila harga naik daripada P kepada P2, maka kuantiti dimintanya berkurang daripada Q kepada Q2, peralihan titik A ke titik P. Okey, so bila kita sambungkan antara dua titik ini, maka kita akan dapat keluk permintaan, dan inilah yang dikatakan pergerakan di atas keluk ataupun di sepanjang keluk permintaan itu sendiri. Nampak perubahan daripada titik B ke titik A.
disebabkan perubahan harga barang itu sendiri. Okey, so dia bergerak. Itulah. Dan sebaliknya kalau harga itu jatuh daripada P kepada P1, so pergerakan di atas ataupun di atas keluk ataupun di sepanjang keluk permintaan yang sama. Bahkan itu daripada P ke C. Jadi kita akan dapati pada harga jatuh daripada P ke P1, kuantiti dimintanya meningkat daripada Q kepada Q1. Okey, itu masuk. Itulah perubahan harga barang itu sendiri. Faktor yang kedua ialah perubahan harga barang lain. Seperti yang saya cakap tadi, terdapat dua jenis barang berkaitan bagi perubahan harga barang lain, iaitu barang pengganti dan satu lagi barang penggenap. Dan ini menunjuk kepada keluknya permintaan akan beralih. So, kalau perubahan harga barang itu sendiri tadi, yang faktor pertama tadi, dia tidak mengalihkan keluk permintaan. Dia cuma melibatkan perubahan harga sahaja. Apabila perubahan harga berlaku, keluk permintaan tak berubah pun. Yang berubah adalah kuantiti diminta, iaitu peralihan di atas atau di sepanjang keluk permintaan yang sama. Tapi bagi kes faktor yang kedua ni, perubahan harga barang lain ni, dia akan mengalihkan keluk permintaan itu, sama ada keluk itu beralih ke kiri ataupun ke sebelah kanan secara selari lah. Okey, cuba kita tengok dulu kes yang pertama bagi barang pengganti. Sebelum kita tengok ni keluk, kita cuba fahami apa itu maksud barang pengganti. Barang pengganti adalah barang yang mempunyai fungsi yang sama dan dia mudah diganti antara satu sama lain dalam penggunaan untuk mendapatkan kepuasan yang hampir sama. Maksudnya keyword dekat sini ialah dia mempunyai fungsi yang sama lah. Okey, mempunyai fungsi yang sama. Contohnya getah asli dengan getah tiruan, fungsi sama sajalah untuk memproduce ataupun mengeluarkan barangan yang berasaskan getah kan. Penting cuma dia berbeza dari segi asli ke tiruan. Okey, kita andaikan uraian dia. Harga getah asli pada awalnya sama dengan getah tiruan, sama je kita andaikan. So tiba-tiba apabila harga getah asli meningkat, okey, harga getah asli meningkat, banyak faktor lain lah. Ada faktor-faktor yang menyebabkan harga getah asli itu meningkat. Maka bila harga getah asli meningkat ni, bermakna mahal kan, mahal. Getah asli sebagai mahal. Maka pengguna ni dia akan mengurangkan pembelian mereka ke atas getah asli ini. Sebab mahal. Okey, dan dia beralih membeli getah tiruan. Okey, bila pengguna kan biasa nak jimat, dia akan beli getah tiruan. Sebab getah tiruan tidak mengalami perubahan harga, yang mengalami kenaikan harga getah asli kan. Jadi mereka akan beralih membeli getah tiruan. Walaupun getah tiruan dia tidak berubah harga, tapi bila dengan kenaikan harga getah asli itu yang menyebabkan dia berpandangan getah asli sekarang mahal, yang itu. So dia beralih kepada membeli getah tiruan. Jadi ini kita boleh katakan getah tiruan ni adalah pengganti kepada getah asli. Okey. So apabila harga getah asli meningkat mahal, pengguna kurang meminta getah asli dan lebih meminta getah tiruan. Di mana harga getah tiruan kita ni pengulangan yang tadilah kita faham tadi. Tapi maknanya sekarang ni dengan mahalnya getah asli, ramai akan meminta getah tiruan. Itu rumusan dia. Jadi secara tidak langsungnya keluk permintaan bagi getah tiruan dan getah tiruan akan beralih ke sebelah kanan, ataupun kita tulis DD ke D1 ke sebelah kanan. Mungkin tak nampak lagi tak nampak lagi sebab kita tak tunjuk rajah, tapi saya beritahulah. Dan sebaliknya kalau apabila harga getah asli turun, getah asli turun ni maknanya getah asli murah. So ini akan menyebabkan pengguna lebih meminta getah asli lah, sebab getah asli murah. Ini sebaliknya kan. Jadi dia akan kurang meminta getah tiruan. Walaupun getah tiruan waktu itu harga dia tak berubah pun, tapi sebab getah asli lebih rendah, murah, so orang beralih membeli getah asli.
Okey, jadi keluk getah tiruan akan beralih ke sebelah kiri. Sebab apa ke kiri? Sebab pengurangan permintaan. Jadi keluk di D itu akan beralih ke D2. Okey, ini penerangan. Kita nampak, kita cuba tengok dari segi dia punya efek kepada keluk permintaan bagi getah tiruan. Okey, yang saya tunjuk sekarang ni ialah tingkat harga PO dan juga kuantiti asal bagi getah tiruan iaitu pada QO. Okey, ini keluk permintaan getah tiruan. Jadi apabila getah asli mengalami kalau dia berada ke sebelah kiri itu disebabkan oleh getah asli mengalami pengurangan harga. Ini keluk getah tiruan tapi yang berlaku sekarang ni keluk getah tiruan yang tak ada tu, getah asli mengalami penurunan. Jadi getah asli makin murah. Bila getah asli makin murah, ramai orang membeli getah asli, meningkatkan permintaannya ke atas getah asli. Jadi secara tidak langsung dia akan memberi kesan kepada permintaan pengguna ke atas getah tiruan. Maka keluk permintaan getah tiruan akan beralih ke sebelah kiri daripada D kepada D2. Ini panah beralih ke sini. Kuantiti harga getah tiruan tak berubah. Dia tetap ada PO, tapi dia mengurangkan keluk permintaan getah tiruan ke sebelah kiri. Jadi kuantitinya berkurang daripada Q0 pada Q2. Okey, dia menyebabkan peralihan keluk permintaan ke sebelah kiri. Orang mengurangkan permintaan mereka ke atas getah tiruan. Kerana apa? Kerana pengguna telah beralih membeli ataupun meningkatkan permintaannya ke atas getah asli. Okey, kerana getah asli sekarang murah, jadi mereka kuranglah meminta getah tiruan. Jadi keluk permintaan getah tiruan iaitu keluk ini akan berkurang. Okey, satu lagi andaiannya ialah jika sebaliknya jika getah asli ni getah tiruan getah asli itu keluk yang tak ada mengalami kenaikan harga. Jika kenaikan harga berlaku dalam getah asli, ini akan menyebabkan getah asli itu mahal. Bila harga getah asli mahal, bermakna getah asli itu kurang diminta oleh pengguna tak nak membeli getah asli. Jadi secara tak langsung dia akan memberi kesan kepada permintaan pengguna ke atas getah tiruan ini. Getah tiruan ini dia harga sama je, PO dia tak berubah pun, tapi permintaan ke atas getah tiruan oleh pembeli akan semakin meningkat. So kuantiti akan meningkat dari Q0 kepada Q1, yang mana diikuti oleh peralihan keluk permintaan getah tiruan. Keluk getah tiruan beralih ke sebelah kanan daripada D pada D1. Bila D beralih ke D1 ke kanan, permintaannya akan meningkat dari Q0 kepada Q1. Kalau kita tanya pasal apa? Sebabnya mereka tidak mahu membeli getah asli kerana getah asli sekarang mahal. Jadi akibat kenaikan harga barang lain iaitu getah asli menyebabkan permintaan mereka ke atas getah tiruan bertambah, walaupun getah tiruan harganya tak berubah. Jadi sebab tadi dia menyebabkan peralihan keluk ke kiri atau ke kanan bergantung pada perubahan harga barang penggantinya. Okey, itu dia huraian dia. Okey, seterusnya kita cuba tengok barang penggenap. Okey, barang penggenap. Barang penggenap ni dari segi maksudnya ialah barang yang perlu digunakan bersama-sama ataupun barang yang digunakan serentak pada masa yang sama. Dia tak lengkap. Dia saling melengkapi antara satu sama lain. Jika tiada satu barang, maka barang yang satu lagi ni tidak berfungsi lah, tidak lengkap. Kan? Okey, contoh yang kita bagi ialah dengan filem. Okey, ini dulunya contoh lah. Sekarang ni kita
kita pakai digital kan, kamera digital lain dipakai apa, kalau contoh sekarang kamera digital dengan pen drive, memory card ke macam tu lah kan. Dia tak ada filem dulu jadi filem, sekarang ni filem dia dalam memory card kan, disimpan dalam tu. Tapi perumpamaannya di macam tu lah. Okey, contohnya apabila harga kamera turun, maknanya bila harga kamera turun dia murah, jadi kuantiti diminta pengguna terhadap kamera tu sudah pasti akan meningkat. Ramai orang akan membeli kamera sekarang sebab harga kamera murah. Jadi ini akan menyebabkan apa? Permintaan terhadap filem juga secara tak langsung akan meningkat juga. Walaupun pada masa itu harga filem ni tak berubah pun, dia berubah harga kamera. Harga kamera murah turun kan. Jadi tak semena-mena ataupun secara tidak langsungnya, kalau permintaan filem ni, walaupun filem tak mengalami perubahan harga, dia akan beralih ataupun bergerak ke sebelah kanan kerana dia meningkat kan. Akibat peningkatan permintaan filem apabila ramai orang membeli kamera. Bila ramai orang membeli kamera, orang memerlukan filem untuk digunakanlah, sebab bila dah beli kamera tak kalah nak simpan, mesti nak gunakan kan. Jadi dia digunakan bersama-sama. Dengan meningkatnya permintaan ke atas kamera, permintaan ke atas filem juga turut meningkat. Jadi begitu juga dengan keadaan sebaliknya. Jika harga kamera ni mahal, semakin tinggi, bila harga kamera semakin tinggi, sudah pastilah kuantiti diminta. Bila harga kamera semakin mahal, kuantiti ke atas kamera ni akan berkurang kerana mahal. Dengan pengurangan permintaan ke atas kamera, dia akan menyebabkan tidak semena-mena ni permintaan pengguna terhadap filem juga akan terus berkurang. Sebab orang kurang membeli kamera kerana kamera sekarang ni mahal. Okey, walaupun filem ni harga ni tak berubah, tapi dia boleh mempengaruhi permintaan ke atas filem bergantung pada perubahan harga barang penggenaan ataupun akibat perubahan harga barang lain lah, akibat penggenaan. Okey, kalau kita tengok ke sini kan, ini harga ni keluk permintaan filem. So keluk permintaan ni ada harga filem dan kuantiti filem. So harganya asalnya pada PO dan kuantiti QO. Okay, kalau kita tengok dari sini, kenapa keluk permintaan dia beralih ke sebelah sini daripada D pada 2? Sebabnya permintaan filem semakin berkurang. Bila keluk beralih ke sini, kenapa? Sebab orang kurang meminta filem. Sebab ini berlakunya kenaikan dalam harga barang penggenaannya, iaitu kamera. Apabila harga kamera semakin meningkat, kamera semakin mahal, jadi permintaan orang ramai ke atas kamera itu semakin berkurang. Jadi pengurangan permintaan pengguna ke atas kamera akan mempengaruhi permintaan mereka ke atas filem. Jadi keluk permintaan filem ni akan beralih ke sebelah kiri daripada D pada D2. Bila dia beralih ke sini, permintaan akan berkurang daripada Q0 pada Q2. Walaupun harga filem ni tidak berubah pun, masih kekal pada P0. Okey. Dan itu juga sebaliknya jika harga kamera, barang penggenanya, kamera berkurang. Bila harga kamera berkurang, dia akan menyebabkan kamera semakin murah. Bila kamera semakin murah, maka ramai orang akan membeli kamera lah. Sebab murah kan. Dengan peningkatan permintaan ke atas kamera, sudah pasti dia akan memberi kesan kepada keluk permintaan filem yang merupakan pelengkap kepada kamera tadi. Jadi dengan meningkatnya permintaan pengguna ke atas kamera, permintaan pengguna ke atas filem juga turut meningkat. Maka keluk filem akan beralih, keluk permintaan filem akan beralih ke kanan daripada D kepada D1. So, bila meningkatnya, beralihnya keluk permintaan filem ke kanan, ke permintaannya juga akan meningkat daripada Q0 pada Q1. Ini anak panah, ya kan?
walaupun harga filem tak berubah, tapi pertambahan permintaan filem ni diakibatkan oleh perubahan yang berlaku dalam harga barang lain, iaitu barang penggenap. Di mana dalam kes ini harga barang penggenapnya iaitu kamera semakin berkurang menyebabkan telur beralih ke kanan. Okey, sekarang kita akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Permintaan yang ketiga iaitu pendapatan. Okey, pendapatan ni kalau kita tengok pada dia punya huraian dia, kita kena huraikan ada 3 kategori barang yang boleh mempengaruhi perubahan permintaan. Okey, jadi 3 kategori barang itu, yang pertama sekali adalah barang biasa. Barang biasa ni ialah di mana apabila pendapatan meningkat, permintaan terhadap barang biasa akan juga turut bertambah ataupun meningkat jugalah. Jadi secara tidak langsungnya keluk permintaan tu akan berpindah ataupun beralih ke sebelah kanan. Ini kerana pada tingkat harga yang sama, semakin banyaklah kuantiti barang yang mampu dibeli lah apabila pendapatan pengguna tu bertambah. Sedangkan apabila pendapatan pengguna semakin berkurang, jadi keluk permintaan akan beralih ke kiri. Ini kerana apa? Kerana pada tingkat harga yang sama, harga tak berubah pun. Jadi keupayaan kuasa membeli bagi pengguna tersebut akan semakin berkurang apabila pendapatannya berkurang. Jadi ini akan menyebabkan kuantiti yang diminta oleh pengguna tersebut untuk membeli barang semakin sedikit lah. Jadi permintaan akan semakin berkurang dan keluknya akan beralih ke sebelah kiri. Okey, kategori yang kedua ialah barang bawahan. Barang bawahan ni adalah merupakan barang yang diminta oleh golongan bawahan ataupun kita panggil golongan yang berpendapatan yang berpendapatan sangat rendah lah. Dia tidak diminta oleh golongan orang kebanyakan lah. Kalau barang biasa tadi, barang-barang yang memang diminta oleh kebanyakan orang-orang ramai di dalam pasaran. Tapi bagi barang bawahan ni, kualiti barangnya agak rendah berbanding dengan barang biasa dan dia memang ada diminta oleh golongan yang berpendapatan rendah juga ataupun yang lebih sesuainya golongan bawahan lah. Jadi orang biasa tak meminta dia. Orang yang berpendapatan rendah akan membeli barangan yang berkualiti rendah ataupun kita sebut sebagai barang bawahan. Jadi barang bawahan ni dia mempunyai hubungan yang negatif antara pendapatan dan juga kuantiti barang yang diminta. Di mana apabila pendapatan pengguna meningkat, pendapatan pengguna tu merujuk pada pendapatan bagi golongan bawahan itulah yang sebelum ni meminta barang bawahan kan. Jadi bila pendapatan mereka semakin meningkat, jadi mereka merasakan peningkatan pendapatan mereka itu telah menyebabkan kualiti hidup mereka semakin baik. Jadi ini akan menyebabkan permintaan mereka ataupun permintaan bagi golongan bawahan ini ke atas barang-barang bawahan yang sebelum ini menjadi permintaan utama mereka semakin berkurang ataupun semakin menurun akibat peningkatan pendapatan yang dinikmati oleh mereka. Mereka merasakan kualiti hidup mereka semakin baik dengan peningkatan pendapatan itu dan sudah pasti permintaan mereka ke atas barang bawahan akan semakin berkurang sebab itu hubungannya negatif. Mereka tidak memerlukan barang bawahan lagi. Jadi keluk permintaan hanya akan berpindah ataupun beralih ke sebelah kiri. Contoh barang bawahan ini kalau kes Malaysia ni beras hancur lah. Kalau beras biasa tu kita panggil barang normal lah. Tapi beras hancur ni beras mana kualitinya agak rendah kan, dan sudah pasti dia tidak diminta oleh orang biasa, dia diminta oleh golongan bawahan ataupun golongan yang berpendapatan rendah. Bagi mereka beras hancur ni adalah merupakan barang normal bagi mereka. Dan bila pendapatan mereka semakin meningkat, mereka merasakan mereka tidak perlu lagi meminta barang beras hancur ini seiring dengan peningkatan kualiti hidup mereka. Jadi mereka mungkin bila
pendapatan semakin meningkat tu maknanya mereka mengurangkan permintaan mereka kepada beras hancur kerana mereka ingin menambahkan permintaan mereka ataupun mendapatkan barangan beras yang lebih baik lagi. Okey, itu maksudnya. Yang seterusnya ialah barang mesti, ya. Kategori ketiga, barang mesti ni barang yang diperlukan oleh pengguna dan permintaan terhadap barang ini dia memang tidak dipengaruhi oleh sebarang perubahan tingkat pendapatan. Pendapatan naik ke turun ke, kuantiti barang ini dia sentiasa tetap sama, tidak berubah walaupun pendapatan itu berubah. Seperti yang saya sebut tadi. Sebab status barang mesti ni dia barang yang kalau kita tengok contohnya macam gula, garam dan beras lah. Kalau kita kira beras ni memang satu keperluan bagi setiap isi rumah dan kita pasti dalam satu bulan tu mungkin kegunaannya kita ibaratkan 1 kilo lah, 1 kilo beras. Okey, contohlah saya bagi contoh 1 kilo beras. Jadi sebulan memang 1 kilo beras saja. Walaupun pendapatan isi rumah ataupun keluarga itu meningkat, tapi keperluan untuk membeli beras ni tetap 1 kilo 1 bulan. Mungkin 1 kilo 1 bulan tu dalam mungkin dalam RM10 contohlah saya katakan. Jadi memang RM10 sajalah perbelanjaan yang belanjakan untuk membeli beras tersebut setiap bulan. Jadi itu dikatakan sebagai barang mesti. Dia tidak terikat dengan perubahan pendapatan. Okey, kita tengok faktor yang boleh mempengaruhi permintaan yang lain pula selain pada pendapatan tadi ialah cita rasa. Pengguna ni dia banyak sekarang ni dipengaruhi oleh faktor pengiklanan daripada pelbagai sumber media dan juga mungkin daripada iklan, pertunjukan, expo ataupun demonstrasi, jualan dan sebagainya. So ini mempengaruhi cita rasa penduduk ataupun cita rasa seseorang pengguna itu untuk mencuba mendapatkan barang yang diiklankan. Okey, jadi sekiranya iklan itu berjaya, sudah pasti dia akan meningkatkan ataupun menyebabkan perubahan atas cita rasa pengguna dan akhirnya akan mempengaruhi juga kuantiti yang diminta ke atas suatu barang. Okey, contohnya jika cita rasa pengguna semakin bertambah apabila dia melihat iklan barangan tersebut di kaca TV, jadi sudah pasti kuantiti dimintanya akan bertambahlah pada suatu tingkat harga yang asal. Harga barang itu mungkin tidak berubah, tapi permintaan ke atas barang itu, kuantiti diminta ke atas barang tersebut akan bertambah. Jadi bila cita rasa meningkat, permintaan bertambah, so kesannya permintaan itu akan beralih ke sebelah kanan lah secara selari. Okey, dan sebaliknya juga jika cita rasa semakin berkurang, so permintaan itu akan beralih ke sebelah kiri dan dia akan menyebabkan pengurangan kuantiti permintaan barangan tersebut lah. Okey, jadi kalau kita tengok sini pada asalnya harga barang itu pada PO, kuantiti pada QO kan. Jadi bila cita rasa semakin berkurang, so keluk tu akan beralih daripada D kepada D2. Peralihannya keluk ke kiri itu daripada D kepada D2 akan menyebabkan kuantiti permintaan berkurang daripada Q0 kepada Q2. Okey, walaupun harga tetap tak berubah pun, tetap pada PO kan. Dan begitu juga dengan apabila cita rasa pengguna bertambah, so keluk dia akan beralih, keluk permintaan akan beralih ke sebelah kanan daripada D kepada D1. Peningkatan keluk permintaan itu pada tingkat harga yang sama PO menyebabkan peningkatan kuantiti permintaan daripada Q0 kepada Q1. Okey. Faktor yang seterusnya selepas cita rasa ialah jangkaan masa depan. Jangkaan ini merujuk kepada jangkaan perubahan harga di masa akan datang, masa depan lah. Jadi perubahan ataupun jangkaan perubahan harga di masa depan ini akan mendorong kepada tindakan pengguna untuk membeli atau menambahkan pembelian atau mengurangkan pembelian mereka ke atas satu barang. Jadi jika diandaikan dijangkakan harga meningkat pada masa depan, so harga akan mahal lah. Jadi apakah yang berlaku sekarang? Di mana pengguna akan cuba meningkatkan permintaan ataupun meningkatkan pembelian mereka ke atas barangan itu pada masa sekarang.
Jadi keluk permintaannya akan beralih ke kanan pada masa kini untuk mengelakkan daripada membeli dengan harga yang mahal pada masa depan kan. Jadi permintaan akan bertambah sekarang lah, dan begitu juga sebaliknya jika harga barang dijangka naik pada masa depan. Jika sebaliknya, maksudnya harga barang itu dijangka turun pada minggu depan, pada masa harapan. Jadi harga yang turun itu sudah pasti menunjukkan bahawa harga barang itu akan lebih murah pada masa akan datang. Jadi apakah tindakan yang berlaku oleh pengguna pada masa sekarang? Mereka akan menahan daripada membelinya, mengurangkan pembelian mereka pada masa sekarang. Jadi keluk permintaan pada masa sekarang ini akan beralih ke sebelah kiri, ya. Sering dengan pengurangan permintaan kerana mereka menunggu untuk membelinya pada masa akan datang apabila harga barang tersebut jatuh. Okey, so begitulah prosesnya dari segi jangkaan harga pada masa depan. Yang seterusnya ialah dasar kerajaan. Dasar kerajaan ni mempengaruhi permintaan pasaran, mungkin secara langsung ataupun mungkin secara tidak langsung. Contoh yang di mana apabila kerajaan mengenakan cukai pendapatan. Salah satu dasar kerajaan cukai. Cukai, kita tak boleh sebut cukai saja, cukai pendapatan. Sebab dengan cukai pendapatan itu dia akan mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna. Corak perbelanjaan pengguna itu akan mempengaruhi permintaan pengguna ke atas suatu barang lah. Okay? Jadi apabila kerajaan mengenakan cukai pendapatan, jadi pendapatan individu secara persoalangannya akan semakin berkurang. Jadi keupayaan mereka membeli barang-barang semakin sedikit, dan ini akan mengurangkan permintaan mereka ke atas barangan di pasaran. Okay? Begitu juga sebaliknya lah. Sebaliknya, jika kerajaan mengurangkan cukai pendapatan, so pengguna akan ada lebihan wang daripada pendapatannya, yang mana dia tak perlu lagi bayar cukai yang banyak sebab pengurangan cukai telah berlaku. Jadi duit yang lebih itu sudah pasti akan memberikan lebihan pendapatan secara individu, dan ini akan menggalakkan mereka untuk meningkatkan permintaan mereka ke atas barang-barang di dalam pasaran. So keluknya akan beralih ke sebelah kanan jika cukai dikurangkan lah. Okey, seterusnya kita tengok faktor musim. Musim di sini contohnya musim hujan kan. Musim hujan ni permintaan akan meningkat ke atas payung, baju hujan. Jadi musim hujan ni orang memerlukan baju hujan. Jadi permintaan terhadap baju hujan ni akan bertambah. Jadi keluk permintaan baju hujan akan beralih ataupun pindah ke sebelah kanan. Okey. Dan begitulah sebaliknya lah. Tapi musim ni kebanyakan kita cerita tentang beralih ke sebelah kanan lah. Okey. Seterusnya kita tengok saiz ataupun struktur penduduk. Struktur penduduk ni semakin banyak jumlah penduduk, mungkin akibat daripada kadar kelahiran yang lebih besar berbanding dengan kadar kematian kan. Dia akan menyebabkan pertambahan penduduk yang semakin meningkat. Jadi jumlah penduduk yang semakin bertambah ini di sesebuah negara itu mungkin akan menyebabkan semakin banyaklah permintaan pengguna terhadap barang-barang di dalam pasaran itu semakin meningkat. So ini akan menyebabkan keluk permintaan akan beralih ke kanan seiring dengan pertambahan saiz penduduk. Dan kalau saiz penduduk semakin kurang, sebaliknya berlakulah, permintaan akan beralih ke sebelah kiri. Okey, kita tengok ada dua konsep yang penting dalam membicarakan tentang permintaan. Satu, konsep perubahan kuantiti diminta. Perubahan kuantiti diminta. Yang keduanya adalah perubahan permintaan. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, ada dua, perubahan kuantiti diminta, perubahan permintaan. Kita tengok dulu konsep yang pertama, iaitu perubahan kuantiti diminta. Apakah maksud perubahan kuantiti diminta tu? Dia bermaksud pergerakan titik di sepanjang keluk permintaan yang sama, yang disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Bila harga barang itu sendiri berubah, so dia akan menyebabkan pergerakan titik di sepanjang ataupun kita sebut juga di atas garisan keluk permintaan yang sama.
Maknanya dia tidak akan mengalihkan keluk permintaan tersebut. Yang berubah hanya titik pada garisan keluk permintaan tersebut. Yang disebabkan oleh perubahan yang berlaku ke atas harga barang itu sendiri. Maknanya pada waktu itu faktor-faktor lain tidak mempengaruhi, ataupun dengan kata lain faktor-faktor lain pada masa itu adalah tetap. Yang berubah hanya perubahan harga barang itu sendiri. Jadi bila harga barang itu berubah, bermakna menyebabkan perubahan kuantiti diminta, iaitu pergerakan titik di sepanjang keluk permintaan yang sama. Itulah yang dikatakan konsep perubahan kuantiti diminta. Yang kedua ni, jika kenaikan harga tu dia akan menyebabkan penurunan dalam kuantiti diminta. Kita sebut kuantiti diminta lah. Kalau penurunan kenaikan harga, dia akan kalau kenaikan menyebabkan penurunan kuantiti diminta. Kalau penurunan harga, dia akan menyebabkan kenaikan dalam kuantiti diminta. Jadi kita tengok kedudukan perubahan pada rajah bagi konsep perubahan dalam kuantiti diminta. Contohnya harga asalnya pada titik B, iaitu pada harga P, kuantitinya Q. Jadi inilah harga asal dia. So apabila harga berubah daripada P kepada P2, so kuantiti diminta berkurang daripada Q kepada Q2. So ini menunjukkan bahawa pergerakan titik berlaku antara B ke titik A. So anak panah ini menunjukkan pergerakan akibat perubahan harga barang itu, iaitu harga barang naik, kuantiti diminta berkurang. So pergerakan di atas keluk permintaan yang sama berlaku antara daripada titik B bergerak ke titik A lah. Dan begitu juga jika harga barang itu turun daripada P kepada P1, didapati kuantiti diminta meningkat daripada Q kepada Q1. Dan ini menunjukkan akibat perubahan penurunan harga tu menyebabkan pergerakan titik di atas keluk permintaan yang sama, iaitu daripada titik B bergerak ke titik C. Itu menunjukkan perubahan kuantiti diminta yang disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri lah. Ini harga barang itu sendiri kan. Jadi dia bergerak di sepanjang ataupun di atas keluk permintaan itu sendiri. Maknanya keluk permintaan itu dia kekal, tidak berubah. Dia pada keluk permintaan itu sendiri. Kita tengok konsep kedua, perubahan permintaan. Perubahan permintaan itu bermaksud perpindahan ataupun kita panggil sebagai anjakan ataupun peralihan keluk permintaan, sama ada dia beralih ke kiri ke atau ke kanan, yang disebabkan oleh faktor-faktor bukan harga barang itu sendiri, tapi disebabkan oleh faktor-faktor lain yang boleh mempengaruhi permintaan selain daripada faktor harga barang itu sendiri. Maknanya konsep perubahan permintaan yang bukan disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri, tapi disebabkan oleh faktor-faktor selain harga barang itu sendiri. Faktor-faktor lain yang boleh mempengaruhi permintaan ini, yang menyebabkan berlakunya perubahan permintaan ini, dia disebabkan oleh faktor yang selain daripada faktor nombor satu. Faktor nombor satu dalam faktor-faktor permintaan adalah perubahan harga barang itu sendiri kan. Bukan yang disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri, tapi faktor nombor 2 dan nombor yang seterusnya. Apakah faktor nombor 2? Perubahan permintaan ini disebabkan oleh faktor lain seperti perubahan harga barang lain, iaitu perubahan harga barang pengenap ataupun harga barang pengganti. Yang kedua, perubahan pendapatan. Perubahan pendapatan pengguna juga adalah merupakan faktor-faktor lain selain daripada perubahan harga barang itu sendiri. Kita rasa, jangkaan masa depan, iaitu merujuk pada jangkaan perubahan harga pada masa depan, dasar kerajaan, musim dan saiz penduduk ataupun struktur penduduk. Kalau kita tengok konsep perubahan permintaan melalui rajah pula, kita andaikan titik asalnya pada keluk D2 ni adalah pada titik A.
iaitu pada tingkat harga PO, kuantiti QO. Okay, and then when apabila faktor-faktor lain berubah. Okey, saya ambil contoh faktor-faktor lain tu seperti cita rasa berkurang atau pendapatan pengguna berkurang ke atas barang pendapatan berkurang, jadi permintaan ke atas barang biasa akan terus berkurang. Jadi kalau permintaan akan beralih ke sebelah kiri daripada D2 kepada D1. Okey, peralihan ini menyebabkan walaupun pada harga yang sama, sebab bukan harga barang itu yang berubah, tapi faktor-faktor lain yang saya bagi contoh mungkin berubah disebabkan oleh pengurangan pendapatan ataupun disebabkan oleh pengurangan cita rasa yang menyebabkan keluk beralih ke kiri. Jadi peralihan keluk ke kiri ini menyebabkan titik ini berubah dari titik A ke titik C pada keluk yang berlainan kan. Sebab dia melibatkan alihan keluk. Jadi kuantiti permintaan ni sebut permintaan ni. Kuantiti permintaan akan semakin berkurang daripada Q0 kepada Q2. Okey, dan begitu juga sebaliknya. Sebaliknya tu apabila pendapatan pengguna semakin meningkat ataupun cita rasa semakin meningkat, so keluk permintaan akan beranjak ataupun bergerak ke sebelah kanan daripada D2 kepada D3. Dan pergerakan ini adalah selari. Jadi peralihan ini akibat apa tadi? Faktor-faktor lain. Pendapatan meningkat, yang saya sebut dari cita rasa meningkat, mungkin ada faktor musim, dasar kerajaan yang menyebabkan keluk permintaan beralih ke sebelah kanan daripada D2 kepada D3. So, peralihan ini menyebabkan titik berubah daripada A ke B, walaupun harga kekal pada P0 sebab bukan harga yang berubah, dan juga kuantiti permintaan meningkat dari Q0 kepada Q1. Kita akan sebut kuantiti permintaan meningkat. Okey. So peralihan titik berlakulah. Jadi itu dia punya kesan kepada keluk atau perajah. Okey. So itu saja. Nanti kita akan sambung penerangan tentang penawaran